Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shaw. So, hari ni saya nak masuk pasal SPM. Masuk pasal SPM pula. Sebab trial maths lagi insyaAllah dalam 2 minggu lagi. Jadi, saya rancangnya saya nak buat SPM 2021 kertas 2 ni saya buat setiap minggu bahagian A, next week bahagian B, and then next satu lagi tu bahagian C. So untuk ketiga-tiga bahagian ni saya dah hantar soalan dia. Saya akan hantar setiap minggu tu asing-asing lah dekat Telegram. Then you guys boleh try buat dulu. Lepas dah try and then nanti kita boleh discuss sama-sama masa live. Tu rancangan saya lah. So kalau yang dah tengok soalan tu dekat Telegram boleh cuba buat, and then nanti kalau tak faham part mana-mana boleh discuss masa live. Okay, so itu target saya lah untuk you guys boleh tanya soalan. So now hari ni kita mulakan dulu dengan bahagian A, iaitu kertas 2 SPM 2021. So saya start. Jadi ini adalah soalan pertama. Soalan pertama, dia kata diberi bahawa perimeter sebuah segi empat sama ialah 4x tambah 4. So perimeter ni saya harap you guys dah tahu, yang form 5 nak ambil SPM ni. Perimeter tu adalah hasil tambah yang sekeliling lah, yang membentuk sesuatu bentuk. So dia yang sekeliling tu. Okay. So sebuah segi empat sama ialah 4x tambah 4. Jadi kalau saya nak dapat idea, saya lukis je lah dulu. So dia kata segi empat sama. Segi empat sama maksudnya sini sama dengan sini, sama dengan sini, sama dengan sini. So ini adalah segi empat sama. Tambah keempat-empat ni bersamaan 4x tambah 4. Jadi saya wakilkan sahaja untuk mudah. Saya buat ni Y. So ni Y, ni Y, ni Y, ni Y. Perimeter dia adalah Y tambah Y tambah Y tambah Y, 4Y lah. So 4Y sama dengan 4x tambah 4. Jadi ini adalah perimeter And then saya continue lagi. Dia nak apa sebenarnya? So saya just keluarkan maklumat perimeter ni. Ungkapkan luas segi empat sama itu dalam sebutan X. Maksudnya untuk dapat luas saya kena cari panjang dengan lebar lah. Panjang dengan lebar, which is sama panjang dengan lebar dia. So saya kena cari Y ni. So untuk cari Y, saya gerakkan 4x tambah 4 per 4. So ni kena permudahkan So bila permudahkan, keluarkan 4x tambah 1. Ni pemfaktoran per 4. Jadi boleh cut. So jawapan kat sini adalah x tambah 1 untuk Y ni je. Panjang ni je. So soalan ni minta kita bagi luas. So luas adalah panjang darab lebar lah. So luas adalah x tambah 1 darab x tambah 1. So dari sini saya just kembangkan ataupun saya buat cara cepat lah. X tambah 1 kuasa 2 saya boleh kembangkan cara cepat, iaitu x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Siapa yang tak tahu cara cepat boleh tengok balik video saya pernah tunjuk sebelum ni, ataupun you boleh kembangkan satu-satu. Sini-sini, 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 sini-sini. Okay. So ini adalah jawapannya. X square tambah 2x tambah 1. Okay. Settle soalan 1. And then next, soalan yang kedua. Soalan kedua kata rajah 1 menunjukkan 5 kepingkat nombor yang disusun mengikut suatu jujukan. So jujukan ni English dia sequence lah, sebab saya selalu sebut sequence. So ini sebenarnya adalah bab tingkatan 2 tingkatan 2 bab pertama sekali. Okay. So dari sini saya suka jawab ekologik je lah. Dia tak adalah yang sesusah yang induksi didaksi tu. Induksi lah. Yang ni just simple je. Okay, so saya just buat perwakilan dulu yang senang kita nak baca, iaitu sini 1/3. So since dia dah buat per 3 ni, per 3 dengan per 3, saya akan samakan semua jadi per 3. Lepas tu baru kita boleh tengok pattern dia macam mana. Okay, so sini 1/3, sini J ni saya tak tahu tapi dia per 3. And then next dia adalah 5/3. Next lagi K tak tahu tapi dia per 3. And then 3 ni, kalau hanya nombor bulat 3 ni, sebenarnya dia 3/1. So saya nak pembawah dia 3. Saya darablah 3. Bila darab 3 kat bawah, atas pun kena darab 3. So kita dapat kat sini
9/3. Kalau you tekan kalkulator, 9/3 memang akan dapat 3. Okay. So, saya letak 9/3. Jadi, dekat sini, kalau kita tengok, nampak tak? Sini 1, 5, 9. Jadi, dia nombor ganjil. 1, so saya boleh isi kat sini. 1, 3, 5, 7, 9. So, sebenarnya, setiap kali dia bergerak, dia tambah 2 yang atas ni. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Tapi saya tak bolehlah cakap tambah 2 sahaja. Dia kena buat 2/3 sebab kita ada pecahan sekarang ni. So, kita akan tulis kat sini 2/3 lah. Iaitu untuk J, kat sini adalah J. J adalah 3/3 iaitu bersamaan 1. Permudahkanlah. Since dia permudahkan kat sini. And then K adalah dekat sini 7/3. So, 7/3. Saya tak tukar kepada nombor bercampur sebab kat sini pun dia letak pecahan tak wajar. So, saya letak 7/3. Ini adalah jawapan untuk J dengan K. Settle untuk soalan A. And then untuk soalan B, dia kata seterusnya nyatakan pola bagi jujukan itu. So, pola ni adalah benda yang simple saja. Jangan buat kesimpulan induksi pula So, untuk pola, kita just cakap tambah 2/3. Tambah 2/3 dari nombor sebelumnya. Settle. Senang je. Saya pun tak sangka nak keluar dekat paper 2 macam ni. Sebab ni tajuk jujukan. Tak pernah nampak keluar. Okay, so ini adalah soalan nombor 2. Settle. Kalau ada soalan boleh tanya And then saya nextkan ke soalan ketiga. Ini soalan ketiga. Soalan ketiga dia kata darjah 2 menunjukkan kerata rentas sebuah tangga. Okay, so ni adalah tangga. And then diberi bahawa kecerunan. So, kecerunan ialah 0.25. Hitung sudut antara tangga dengan lantai. So, kat mana tangga dengan lantai? Tangga yang ni. Lantai yang ni. So, sebenarnya dia nak suruh kita cari sudut kat sini. Okay. And then, dia kata kecerunan 0.25. So, kecerunan ni, formula dia, kalau yang kita guna yang biasa, sebenarnya dia adalah tan. Macam mana boleh dapat tan? Tan kan adalah opposite per adjacent. Tua kan? So, kalau dalam BM dia, tentang per sebelah. Okay, so tentang per sebelah. Dia sebenarnya bila tentang persebelah ni adalah kecerunan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sebelum ni M adalah Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1 kan? Ini adalah kecerunan. So sebenarnya Y2 minus Y1 tu kita nak cari panjang ni. Yang ni. Sekejap saya gunakan yang lain. Yang ni. And then X2 tolak X1 ni kita nak cari panjang ni. So sebenarnya dia adalah tentang per sebelah. Ada belajar benda ni iaitu kecerunan ni adalah tan. Tapi kalau you nak guna M ni saya buat 1.5 iaitu yang menegak ni. Menegak bahagi yang mengufuk ni pun boleh. Okay. So saya nak guna tan je. Senang sikit, direct je iaitu tentang per sebelah tan. So saya dapat kat sini tan theta adalah bersamaan 0.25. Sebab memang dia dah bagi kecerunan 0.25. So 0.25 ni sebenarnya adalah tentang persebelah ni lah. Okay. So untuk dapatkan theta, dia nak cari sudut. Ni theta adalah just tan inverse lah. 0.25. Jadi dapat kat sini shift tan 0.25. 14.04. Okay. And then saya tunjuk satu lagi cara juga yang menegak dengan mengufuk ni. Saya takut ada kalau in case ada yang tak faham. So M ni adalah 0.25. Sini. Bersamaan menegak dia dah bagi 1.5. So saya akan dapat mengufuk lah. Mengufuk yang bawah ni. Mengufuk ni saya letak X Sini X. X. Jadi X ni adalah bersamaan 1.5 bahagi dengan 0.25 lah. So dapat 6. So 6.
Jadi kalau kamu nak cari tan, sama juga. Tan theta adalah bersamaan tentang persebelah. Sama juga. Iaitu tentang adalah 1.5. Sebelah dia adalah bawah ni, tentang persebelah 6. So, you still dapat benda yang sama. So, 1.5 bahagi 6, you akan dapat balik 0.25. And then, you nak cari theta, you gerakkan ke kanan lah, macam tadi. So, sama je. So, dapat 14.04 darjah. And then, B. B dia kata seterusnya hitung panjang dalam meter pemegang tangan itu. So, dia nak pemegang tangan atas ni. So, ni dia sebenarnya dia tersembunyi sikit. So, ni dia nak cari ni. Saya ambil colour lain lah. Yang ni. So, yang ni sebenarnya dia sama je dengan yang ni. Nampak tak dia sama panjang? Ni, straight ni and straight ni. Dia sama panjang sebenarnya. Atas bawah ni. So, actually, kita nak cari atas ni. Kita just cari atas ni. Kita cari hypotenuse. So, dapat. Okay? Betul. Kecurunan tu memang tan. Sebab dia tentang persebelah. Okay? And then dekat sini, okay, kalau ada soalan lagi boleh tanya So, sebab tu saya buat live sebab you guys boleh tanya. So, ni adalah untuk A. Ni jawapan A tadi 14.04. And then B. B kita just cari hypotenuse lah, iaitu 6 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2. And punca kuasa. So, ni just guna teorem Pythagoras A square plus B square equal to C square. So, you dapat yang ni. Allah Akbar. Terjatuh pula dah. Okay. So, ni you akan dapat 6.18. So, ini adalah jawapan untuk B. So, guna teorem Pythagoras So, ni teorem Pythagoras. A square tambah B square sama dengan C square. Nak cari C, so gerakkan A square tambah B square, punca kuasa. Dapat. Okay. And then saya move lagi. Nombor 4. Nombor 4 ni senang. So, dia kata rajah 3 menunjukkan harga bagi 2 set sofa dalam 2 asas nombor yang berbeza. So, yang ni kalau kamu tengok, dia bagi 5, 4, 7 asas 9. Ini. And then, lagi satu sofa pula, harga dia 2, 4, 4, 1 asas 6. Yang ni. So, dia tanya, tentukan sofa yang lebih murah. So, kalau kamu nak compare di antara 2 sofa ni, kamu kena ada satu asas yang sama. So, untuk dapatkan satu asas yang sama, kita selalu tukar ke asas 10 lah. So, untuk tukar ke asas 10, saya tukar dulu 5, 4, 7 ni. Ke asas 10. Nak tukar ke asas 10, you kena tahu tempat dia lah. Iaitu ni tempat yang paling belakang sekali, which is 10, 100 macam tu lah, lebih kurang. So, ni 9 kuasa 0. Ni 9 kuasa 1. Ni 9 kuasa 2. Ni bab asas nombor So, dekat sini you akan dapat untuk tukar dia bersamaan 5 darab 9 kuasa 2 tambah 4 darab 9 kuasa 1 tambah 7 darab 9 kuasa 0. Ni saya tulis sebab saya nak tunjuk sebenarnya kadang-kadang kita tak tulis 9 kuasa 0 pun tak apa. Kita tulis tambah 7 je. Sebab 9 kuasa 0 automatik dapat 1 belakang tu. So 1 darab 7, 7 lah. So ni saya darab, saya akan dapat 5 darab 9 kuasa 2 tambah 4 darab 9 tambah 7. So dapat kat sini 448. And then next, saya buat yang 2441 pula. So, 2441, asas dia adalah 6. So, kalau belum try, boleh try 2441, asas 6. Kalau tukar asas sofa M ke asas sofa N je, lepas tu boleh bandingkan teruskan. Boleh? Tapi masalahnya, you still kena tukar ke asas 10. Contoh, you nak tukar ke asas 6, you kena tukar ke asas 10 dulu, lepas tu tukar ke asas 6. That's why saya rasa better you tukar ke asas 10 dua-dua lagi senang you nak compare. Kalau you nak tukar asas 9 ke asas 6, kena tukar ke 9 ke 10. Lepas tu you nak kena bahagi dan cari baki. Baru you dapat asas 6. Cara mudah memang kita tukar ke asas 10 selalunya. Okay?
Alright. Tapi tak salah benda tu boleh buat. Cumanya dia jadi you nak kena bahagi bagai pula. So yang ni saya tukar ke asas 10 lagi, iaitu ni akan jadi 6 kuasa kosong, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. So dapat kat sini 2 darab 6 kuasa 3 tambah 4 darab 6 kuasa 2 tambah 4 darab 6 kuasa 1 tambah 1 darab 6 kuasa kosong. Okay. So ni you akan tekan-tekan, you akan dapat kat sini 601. So kedua-dua ni dah di dalam asas 10. Saya tengok dia nak harga yang mana, harga yang lagi murah. So buat conclusion, kalau tak buat conclusion hilang markah nanti. So conclusion dia adalah sofa M lebih murah. Sofa M lebih murah. Okay. So selesai. Nombor 4. And then next, nombor 5. Cikgu biasalah pukul berapa untuk buat soalan buku ni? Saya sekarang buat 8.30. Okay. Sebab Isyak pun dah 8.10. So solat-solat semua dulu baru kita buat live. So bolehlah join 3 minggu ni saya akan buat soalan SPM. Okay. And then nombor 5. Okay, saya continue Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Nombor 5, dia kata Puan Zakia seorang pereka tudung. Okey, mendapati bahawa bilangan tudung yang dijual N. So N bilangan tudung. Bilangan tudung. Saya tulis je. Kalau dia bagi huruf ni, better tulislah apa yang diwakilkan. Bilangan tudung jadual dah saya tulis. Dijual. Berubah secara langsung. Okey, maksudnya ini adalah bab 1. Bab 1 yang pasal ubahan. Form 5 rasanya. Kan? So, N berubah secara langsung dengan, so N berubah secara langsung, yang ni, dengan bajet pengiklanan D. Macam ni. So, D, bajet pengiklanan. Dan secara songsang kat bawah. Dengan harga sehelai tudung. P. So, P harga sehelai tudung. Saya tulis sebab senang nanti kita nak keluarkan maklumat And then now, dia kata apabila RM5,000 diperuntukkan. So, RM5,000 diperuntukkan untuk iklan. So, iklan RM5,000. Saya buat warna lain Ni RM5,000. Untuk iklan dan harga sehelai tudung ialah RM80. So, harga sehelai tudung P, RM80. Didapati bahawa 480 helai tudung. Ni bilangan tudung lah, 480 helai. Jangan terkalih ringgit Malaysia dengan bilangan tudung ni. Telah terjual. Okey. And then A, ungkapkan N dalam sebutan D dan P. Maksudnya bila nak ungkapkan N dalam sebutan D dan P ni, N kat depan, tak ada dah yang ni, kena ada sama dengan. And then ada huruf D dengan P sahaja. So, kita nak tukar, kita akan buat N sama dengan, sekejap saya ambil warna biru balik. Sama dengan, bila nak tukar dari ubahan kepada sama dengan, kita kena tambah K. K, D over P. Dan dari sini algebra lah, iaitu N saya masukkan 480. Sama dengan K kena cari. D adalah 5,000. Over P adalah 80. So ni tekan kalkulator lah, iaitu 480 darab dengan 80. Lepas tu bahagi dengan 5,000. Ni algebra So, kita akan dapat, saya ambil dalam perpuluhan sebab perpuluhan dia dapat perpuluhan yang berhenti. So, 7.68. So, once saya dah dapat K, saya boleh dapatkan jawapan A ni lah. So, saya akan masukkan balik dekat yang tadi, yang ni. So, N sama dengan 7.68 D per P. Dapat jawapan. Ini kita panggil N dalam sebutan D dan P. N di hadapan sebagai perkara utama. Okay, so settle A. Now B. B dia kata
Seterusnya, cari bilangan tudung yang mungkin terjual. So, bilangan tudung yang mungkin terjual maksudnya dia nak cari N ni. Jika bajet pengiklanan ialah 75,000, so ni 75,000. Dan harga sehelai tudung tidak berubah. Kalau tidak berubah, sama macam tadilah, RM80. So, saya masukkan saja dalam persamaan yang dah sedia ada. Okey? So, N dia, N, saya tulis dulu persamaan dia. N sama dengan 7.68 D per P. So, N dia adalah nak cari. Ni, yang saya letak star ni. And then, 7.68 darab D. D 75,000 per P. P adalah 80. So, ni direct tekan kalkulator lah. Yang ni, tekan up. Ini. Kita akan dapat 7,200. Okey. Siapa ada soalan, silalah tanya. Okey, saya nextkan kalau tak ada soalan. Okay, next. Okay, ni. So, now, dia kata, okay, cukai. Cukai form 5 pasal cukai. So, dia kata, pada tahun 2020, Kamil menerima gaji tahunan sebanyak 56,000. Okay, so ni gaji dia. Dia menderma. So, ingat, kalau menderma ni adalah pengecualian cukai. Okay, dia kecuali cukai, tak payah bayar cukai. 200 kepada Perpustakaan Negeri pada tahun itu. Jadual 1 menunjukkan pelepasan cukai. So, pelepasan cukai ni pun boleh tak payah bayar. Kita boleh tukar, tolak lah daripada pendapatan tu. Pelepasan cukai yang ingin dituntut oleh Kamil. So, ni ada 3, iaitu dia minta yang 9,000, 1,800, limit dia 7,000. So, tak ada masalah. Yang ni 3,000. Dia lebih dah 3,120. So, kita akan ambil 3,000 je lah. Tolak nanti. Dia tak boleh lebih dari limit dia. Okey? Cikgu, tak apa ke tak tunjuk pengiraan, terus tekan kalkulator bila masukkan nilai? Yes, ini ke pengiraan lah ni. Ni. Tu kira pengiraan lah. And then you masukkan lah jawapan. Ni jawapan ni dikira pengiraan lah. Mana ada kena tunjuk jangan kira. Ni dikira sebagai pengiraan. Okay? Okay. Saya sambung lagi tau. Okay, so next adalah hitung pendapatan bercukai Kamil pada tahun 2020. So, pendapatan bercukai adalah bersamaan pendapatan tahunan, iaitu 56,000. Tolak dengan pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Kita tolak semua. So, kat sini dia punya pengecualian cukai 200. Kalau derma ke apa ke, yang pasal derma untuk orang lain, itu kita dapat pengecualian cukai lah. And then pelepasan cukai ni dia bagi senarai, iaitu 9,000. Tolak 9,000 lagi. And then tolak lagi 1,800. And then tolak lagi. Ni kita tak boleh tolak 3,120 sebab dia dah lebih daripada limit yang boleh tolak. Limit dia 3,000 je. So, kita tolak 3,000. Jadi, dapat jawapan. So, kat sini kita akan dapat 42,000. Okay. So, settle. And then B. B dia kata, Atar membeli sebuah polisi insurans perubatan dengan fasal penyertaan peratusan co-insurance 90-10. Maksudnya 90 ni syarikat insurans akan bagi pampasan. 10% ni kita tanggung sendiri. So, itu masuk co-insurance Dan peruntukan deductible. Deductible 2,000 maksudnya kita kena bayar sendirilah 2,000 tu dulu. Dia telah menjalani suatu pembedahan di hospital dan kos rawatannya berjumlah 27,000. So, ini adalah untuk kos rawatan. Hitung jumlah kos yang perlu ditanggung oleh Atar. Okey. So, untuk kos yang perlu ditanggung, first, apa-apa pun, first step, sila tolak dengan deductible dulu. Okey. So, first, kita tengok insurance. Insurance dia, iaitu ambil dia punya loss, iaitu rawatan tu, berapa dia kena bayar tu, tolak dengan 2,000.
Sebab 2000 ni memang kena tolak dulu since dia adalah deductible. Deductible ni adalah nilai yang kita kena bayar sendiri dulu sebelum kita nak claim. Okay. So yang ni kita tolak dulu. Jadi kat sini kita akan dapat 25,000 lah. 27 tolak 2,000 kan, 25,000. Lepas tu dari 25,000 ni baru kita akan buat co-insurance yang 90-10 tu. So dia nak bahagian atar sahaja sebab soalan ni memang minta bahagian atar. So atar ni nak bayar berapa? Dia kena bayar yang 10% lah yang ni. So 10% adalah bahagian atar 10/100 darab dengan 25,000. Yang ni. Bahagian ni. Tapi tak settle lagi. Yang ni baru dia bayar untuk 10%. Okay. So ni saya kira dulu berapa. 10. Dia dapat 2,500 kan. Kat. 2,500. So 2,500 ni dia bayar yang 10%. Tadi kan dia dah bayar duit sendiri. Yang deductible ni 2,000. So tambah balik 2,000 tu. So dapat kat sini 4,500. Kalau tak nak buat sekali, maksudnya you tak nak tambah terus, you kira je 10% dapat 2,500 and then conclusion you tambah balik 2,000. Sama juga, you akan dapat jawapan dia 4,500. Dengan kata lain, deductible ni kena tambah balik sebab deductible ni memang duit atar tu sendiri, bukan duit insurance. Okay? So ini adalah untuk number 6. Siapa ada soalan boleh tanya And then next 7. Okay. So soalan nombor 7 dia kata Raja 4 menunjukkan kedudukan rumah Liza, rumah Nina dan taman rekreasi yang dilukis pada suatu sarta catis. A. Nyatakan persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Liza dan rumah Nina. So rumah Liza dengan rumah Nina yang ni lah. Ni. Kalau straight line macam ni je, memang kita ambil terus lah. Kena dekat pintasan Y. So dia Y sama dengan 3 kat sini. Sebab ni X, ni Y kan. So kat sini 3. Jadi garisan lurus dia adalah Y sama dengan 3 lah. Dapat terus. Okay. And then cari nilai H. So nilai H dekat sini. And then dia kata ada tak maklumat apa-apa dia bagi lagi. Okay, ni. Liza berbasikal dari rumahnya ke taman rekreasi. Liza ke taman rekreasi yang berjarak 13 km. Maksudnya sini 13 km. So, kalau jarak dia beza dengan kecurunan. So, jarak ni dia ada formula dia. Formula jarak, iaitu distance lah. Which is X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa. Ni memang formula untuk jarak. You ada 2 titik and then you boleh cari jarak lah. So dekat sini kita dah ada 2 titik, iaitu rumah Liza dengan taman rekreasi. So rumah Liza saya buat kat sini untuk B1. B1. So, untuk rumah Liza, titik dia adalah H3. Saya tulis je sebab saya memerlukan 2 titik untuk guna formula distance ni, yang ni. And then, taman rekreasi adalah 28. So, saya akan guna 2 formula ni lah. Jarak dia dah bagi. Jarak dia 13. So, saya guna je formula ni, iaitu, saya masukkan kat sini, lepas tu, tak apa, saya tak bawah ni je. So, jarak 13. Bersamaan. Tak kisah kamu nak ambil yang mana nombor 1, yang mana nombor 2. Ni saya ambil ni nombor 2, ni nombor 1 lah. So saya tolak je. H tolak 2 kuasa 2 tambah 3 tolak 8 Y2 tolak Y1 3 tolak 8 kuasa 2 and then punca kuasa. Saya ikut formula je. Then ini lebih kepada algebra lah. Ni saya gerakkan kuasa punca kuasa ke sana jadi kuasa 2. So dapat 13 kuasa 2. 13 kuasa 2 169. Sama dengan ini saya kembangkan cara cepat. H kuasa 2 tolak 4H tambah 4. Ni saya ada buat video dah cara cepat. Siapa yang tak tahu buat cara cepat, macam biasa kamu kembangkan satu-satu. Yang ni. Ni kembangkan ke sini, ni kembangkan ke sini, ni sini, ni sini. You akan dapat sama. H kuasa 2 tolak 4H tambah 4.
And then tambah dengan 3 tolak 8 lepas tu kuasa 2. 3 tolak 8 negatif 5, negatif 5 kuasa 2, 25. So dari sini saya nampak kuasa 2 je. Kuasa 2 kita kena guna cara penyelesaian kuadratik lah. So kena susun sama dengan kosong. H kuasa 2 tolak 4H. Jadi yang ni permudahkan 4 tambah 25 tolak 169. Ni saya buat cara cepat sebab ini pasal algebra Siapa yang start bahagian algebra boleh cakap. Kosong. And then saya just buat kuadratik yang ni. So dapat kat sini H sama dengan 14 dengan negatif 10. So patah balik. H tolak 14, H tambah 10. Macam tu. So saya tengok balik kedudukan H tadi. H tadi adalah di bahagian sini, bahagian negatif. So saya akan cakap kat sini H adalah kurang dari kosong. Jadi H bersamaan negatif 10 lah. Kita kena pilih satu je nilai. Okay. So dapat nilai H. And then nombor 2. Jalan yang menghubungkan rumah Liza dan taman rekreasi, yang ni, okey, adalah selari dengan jalan yang menghubungkan rumah Nina dan sekolah. So saya tak tahu rumah sekolah kat mana, tapi dia kata selari lah. Selari macam contoh lah saya tambah macam ni. Macam tu. So dia selari macam ni lah. Macam tu. Okey. So dekat sini lagi dia kata apa lagi? Cari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C lah. Yang mewakili jalan dari rumah Nina ke sekolah. So sekolah tak tahu kat mana, tapi kita tahu di atas ni lah line ni. Sama dengan rumah Nina ni. Kat sini rumah Nina. Aduh. Sekejap kaki saya. Okay. So dekat sini untuk cari persamaan B2 saya buat kat sini senang sikit nampak. So B2 persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. So main thing kita kena ada M dengan C. M dengan C. M ni hari tu kita dah masuk bab ni, iaitu kita nak cari dia, kita kena cari kecurunan dia. So ni kecurunan dia sama dengan ni. Kita guna kecurunan ni lah, iaitu M bersamaan. Tadi H kita dah dapat, iaitu H tadi negatif 10. So, cari kecurunan dia iaitu 8 tolak 3 per, ni yang guna M sama dengan Y2 minus Y1 over X2 minus X1 untuk kecurunan. So, 8 tolak 3 per 2 tolak dengan negatif 10. So, kita dapat kat sini 8 tolak 3, 5, 2 tolak-tolak, 2 tambah 10, 12. So, kita dapat M dia. And then nak cari C, kita kena ambil. So M kat sini sama 5 per 12. Sini pun 5 per 12. Dua-dua sama. So kita nak cari yang rumah Nina ni. So kita kena fokus dekat dia lah. Jadi kita kena ambil apa-apa sahaja titik yang berada di atas garisan ni untuk cari C. So kat sini Y equal to MX tambah C. So Y dia adalah, kita ada titik Nina ni 2, 3. So ini X, ini Y. Jadi Y dia 3, M dia 5 per 12, X dia 2. Astaghfirullahalazim. Okay. So kat sini 2, 26, 2, 6. Hai, ya Allah. So ni 3 tolak 5 per 6. Thank you. So sodium, saya nak panggil sodium chloride dah. Betul lah nama kamu sodium chloride kan. Tak tahu nak panggil apa dah ni. 13 per 6. So C sama dengan 13 per 6. Jadi jawapan dia, kita nak cari tadi persamaan garis lurus yang ni. So saya buat conclusion. Y sama dengan 5 per 12X tambah 13 per 6. Ini. Okay. So ini adalah jawapan dia. Settle. Siapa ada soalan boleh tanya. Saya continue Okay. Next, 8. Kita ada lagi 8, 9, 10. Lagi 3 soalan. So, soalan nombor 8. Dia kata, jadual 2 menunjukkan keputusan ujian matematik kelas 5 yakin. And then, diberi bahawa keberangkalian murid yang gagal.
So murid yang gagal ni saya highlight kan, ialah 1/3. Dan okey, saya keluarkan maklumat ni dulu dan bilangan murid perempuan yang lulus ialah 2 kali bilangan murid yang lelaki yang lulus. Alright. So first, saya tengok dia sebut keberangkalian ke bilangan dulu, sebab lain dua benda tu. Okey, untuk formula kebarangkalian, so formula untuk kebarangkalian sesuatu peristiwa adalah bilangan peristiwa per bilangan keseluruhan. Ini memang you kena tahulah. Ini memang formula yang diberi. So you kena tahu untuk guna. So now dia bagi keberangkalian murid yang gagal. So keberangkalian murid yang gagal, saya buat murid yang gagal adalah bilangan murid yang gagal. Bilangan murid yang gagal adalah 7 tambah dengan 5. Per dengan bilangan keseluruhan. Bilangan keseluruhan 7 tambah 5 tambah X tambah Y. So keberangkalian gagal adalah tadi 1/3. So 7 tambah 5 dapat 12. So 12 tambah X tambah Y. So dari sini saya akan darat silang. Ni algebra So 12 tambah X tambah Y bersamaan 12 darab 3, 36. So X tambah Y sama dengan 36 tolak 12. 24. Ni saya tak tahu lagi tau dia suruh cari apa. Saya just buat dari maklumat yang dia bagi ni, keberangkalian ni. Okay, jom kita tengok dia nak apa. Oh, dia suruh cari nilai X dan Y. Okay, so now ni untuk keberangkalian. And then dia kata bilangan tau ni. Kali ni bilangan So bilangan murid perempuan yang lulus, which is yang ni Y, ialah tu sama dengan lah 2 kali bilangan murid lelaki yang lulus. Murid lelaki yang lulus X. So dapat persamaan kedua, Y sama dengan 2X. Saya buat kat sebelah ni, Y sama dengan 2X. Ni persamaan 1, ni persamaan 2. Ni just selesaikan persamaan lah, persamaan serentak. You boleh guna kaedah penggantian ataupun penghapusan. So ni nampak macam mudah lagi penggantian. So saya masukkan nombor 2 ni ke dalam nombor 1. Jadi dari sini saya akan dapat X tambah 2X. So ganti Y ni dalam ni bersamaan 24. 3X bersamaan 24. So X bersamaan 24 bahagi 3. 24 bahagi 3 you dapat 8. Okay, and then saya masukkan balik dekat persamaan kedua ni. Y sama dengan 2X tadi yang ni. So Y sama dengan 2 darab 8. So dapat 16. So ni jawapan dia. Senang je. So you kena, benda ni you kena hati-hati. Make sure baca betul-betul dia bagi keberangkalian ke dia bagi bilangan. And then keluarkan maklumat satu-satu. Dia nampak macam susah tapi you kena baca slow-slow, cool. Lepas tu buat. InsyaAllah okey. Okay. So ini adalah untuk soalan nombor 8. And then nombor 9. Merayat macam ni lagi lah. Sila keluarkan satu-satu maklumat. So nombor 9 dia kata Muaz bekerja sebagai seorang pegawai sains di sebuah hospital. Pendapatan dan perbelanjaan bulanannya masing-masing RM3,200 dan RM1,950. So nombor-nombor ni memang akan gunalah nanti. So saya tulis siap-siap. Iaitu untuk A, pendapatan RM3,200 and then perbelanjaan adalah RM1,950. And then dia kata dia merancang untuk membeli sebuah motosikal. Okey. Yang berharga RM14,400. So ni harga motosikal. So ini nak belilah, nak beli. Adalah RM14,400.
secara tunai dalam tempoh setahun. So masa dia setahun. Saya keluarkan maklumat je. And then dia kata, adakah Muaz akan mencapai matlamat kewangannya? Jelaskan. So untuk cari dia boleh beli ke tak dalam masa setahun ni, saya tengoklah berapa saving dia. So untuk tahu saving dia, baki duit dia, saya akan ambil pendapatan dia 3,200 tolak dengan perbelanjaan dia. So kita tengok kat sini, 3,200 tolak 1950. So dapat 1250. So ini adalah bulanan. Jadi dia kata 1 tahun kan. So untuk 1 tahun, 1 tahun, saya darab je lah 1250 ni dengan 12. Jadi dapat 15,000. So saya boleh buat conclusion sebab harga motosikal dia 14,400. So saya boleh buat conclusion, ya. Disuruh kata apa tadi? Adakah Muaz akan mencapai matlamat kewangannya? Ya, dapat dicapai. Lepas tu dia kata jelaskan kerana simpanan dalam 1 tahun melebihi harga motosikal yang mahu dibeli itulah. Contoh. Okay. So ini adalah untuk A, settle. And then B. B dia kata Joseph merupakan seorang pensyarah muda di sebuah kolej swasta dan dia menerima pendapatan bulanan sebanyak 4,000. Okey, ni pun saya tulis dulu, pendapatan bulanan. Pendapatan ni untuk B. Pendapatan 4,000. Lepas tu dia kata lagi, ketika waktu lapang dia bekerja sebagai tutor persendirian dan pemandu e-hailing. Alright. Pada suatu bulan tertentu, okay, so saman lah, ada certain bulan, Joseph mempunyai perbelanjaan tetap dan tidak tetap sebanyak 3,200. So ni perbelanjaan. So perbelanjaan 3,200. Lepas tu dia kata lagi, jika Joseph mempunyai aliran tunai positif sebanyak 1,850. So aliran tunai positif. Aliran tunai positif iaitu RM1,850 pada bulan tersebut. Hitung pendapatannya yang diperoleh dari kerja sambilan. Okey. So ni dia nak yang pendapatan yang tak tetap tu lah. So macam mana nak cari? Aliran tunai ni, formula dia adalah aliran tunai adalah aset tolak dengan liability lah. Maksudnya pendapatan tolak dengan perbelanjaan. So berapa yang kita ada tolak dengan berapa yang kita dah habiskan. Itu memang untuk aliran tunai punya formula lah. Kita nak tahu positif ke negatif. Maksudnya kita spend tu okey ke tak. Macam tu. Kita nak check perbelanjaan. So pendapatan dia sekarang ni kita ada 4,000 tu confirm, iaitu dia dapat bekerja pensyarah. And then pendapatan ni dia tak kisah tau, kita boleh masuk tetap ataupun tak tetap. So since memang dia nak suruh cari yang pendapatan sampingan berapa, saya akan buat tambah dengan X lah. So jumlah pendapatan adalah 4,000 tambah dengan X, iaitu yang sampingan dia. Okay. And then tolak dengan perbelanjaan dia, iaitu 3,200 bersamaan aliran tunai. Aliran tunai dia 1,850. Then you selesaikan algebra lah, iaitu 1,850 tolak 4,000 tambah 3,200 lah. So ni mana kalkulator saya? Ni 1,850 tolak 4,000 tambah dengan 3,200. So dapat 1,050.
Okay, so ini adalah jawapan dia. Settle. And then the last one. Ada lagi tak soalan dia? Ini je kan? And then next. Okay, nombor 10. Ni soalan ni direct which is good lah. Sebab kebanyakan saya perasan soalan KSSM ni dia dah start bagi soalan bukan rutin. Okay. So dia kata kat sini jadual 3 menunjukkan taburan kekerapan markah bagi sekumpulan murid. Diberi bahawa markah min 55.6. Cari nilai M. So ni kamu just kena tahu formula untuk min lah. Iaitu formula untuk min adalah hasil tambah F darab X per hasil tambah F. Okay, so ini formula untuk min. Jadi X ni apa? X ni adalah titik tengah. Ni titik tengah. F tu kekerapan lah. Ni kekerapan. So, 40 dengan 44 ni, tengah dia kita carilah 40 tambah 44 bahagi 2. Ni saya harap you guys dah tahulah untuk cari titik tengah macam mana. So, ni saya tunjuk satu je 40 campur 44 bahagi 2. So, kat sini you akan dapat titik tengah dia 42 lah. So, 42 maksudnya tambah 2 je kan. So, 45 tambah 2, 47, 50, 52, 57, 62, 67. So, ini adalah X dia. And then, 36M, 16, 10, 4 ni adalah F dia. Macam mana nak selesaikan guna formula ni? Iaitu hasil tambah Fx. Hasil tambah Fx min hasil tambah Fx adalah F darab X. Maksudnya 40. Ni Fx saya buat. Ni F. Ni Fx. 42 darab 3. Macam tu. Okay. So, saya buat kat sini terus tau. 42 darab 3 tambah 47 darab 6 tambah 52 darab M, 52M tambah 57 darab 16 tambah 62 darab 10 tambah 67 darab 4. So, ni be extra careful tekan kalkulator, jangan salah careless. Over hasil tambah F. Hasil tambah F saya tambah semua ni lah. 3 tambah 6 tambah M tambah 16 tambah 10 tambah 4. Okay. And then min dia adalah, saya letak kat sini terus min, iaitu 55.6. Jadi ni tekan betul-betul semua, you akan dapat atas ni 52M tambah dengan 2208 bersamaan 55.6 per 3 tambah 6 tambah 16 tambah 10 tambah 4 ni you akan dapat 39 tambah M. And then ni algebra lah, ni gerakkan ke sana darab kiri kanan kan. So 39 darab dengan 55.6. Sekejap. Aduh. 55.6 darab 39. So, dapat 2168.4 plus 55.6M bersamaan 52M tambah 2208. And then dari sini saya gerakkan ke kiri ke kanan macam tu lah. So, saya tak nak M ni negatif. So, saya gerakkan dia ke kiri lah 52 ni. So, 55.6M tolak 52M sama dengan 2208 ni saya gerakkan ke kanan. Tolak 2168.4. So, dapat kat sini 55.52 3.6 523 okey. Sama dengan 39.6. Okey. And then M sama dengan 39.6 bahagi 3.6 akan dapat 11. So, ini adalah jawapan untuk A. And then B, the last one. Seterusnya, hitung variance bagi taburan itu. So, formula untuk variance dah diberi cumanya you guys kena tahu gunalah. Iaitu variance bersamaan hasil tambah Fx square per hasil tambah F
tolak dengan min kuasa 2. So min kita dah ada 55.6. Jadi kita masukkan kat sini je lah. So now macam mana you nak buat hasil tambah fx square tu? Hasil tambah fx square, ni fx. So fx square adalah you kuasakan 2 ni. Maksudnya kuasakan 2 dia x So fx square adalah, saya tunjuk satu je kat sini, nanti saya buat direct je. So f dia 3 darab dengan x dia adalah 42. So kuasa 2. 3 darab 42 kuasa 2. Ini pun sama, 6 darab 47 kuasa 2. Okay? So kita kena buat panjangnya ni. Saya buat kat sini which is macam mana nak bagi nampak, saya buat kat sini je lah. So kat sini kita akan dapat fx square dia. Hasil tambah fx square kita tambah semualah. So 3 darab 42 kuasa 2 tambah 6 darab 47 kuasa 2 tambah m tadi dah ada, iaitu 11. 11 darab 52 kuasa 2 tambah 16 darab 57 kuasa 2 tambah 10 darab 62 kuasa 2 and then tambah 4 darab 67 kuasa 2. Ni siapa yang ada kalkulator Casio Classwiz, you boleh dapat direct je ni. Okay, cumanya you tunjuk jam kira ni and then you boleh dapat terus. So ni bila tekan kalkulator kita akan dapat 156,670. Okay, so ni adalah untuk hasil tambah fx square. So untuk cari variance dia, hasil tambah f, kita just tambah 39 dengan 11 iaitu 50 lah. Jadi saya masukkan dalam formula ni terus So kat sini, sekejap saya gerakkan yang ni. Handwriting saja. Okay. This saya gerakkan ke sini. Ini saya gerakkan ke bawah sikit. Saya nak guna dia punya nilai je. Kat mana gerak? Sinilah. Okay, so saya akan masukkan, iaitu hasil tambah fx square 1566670 per hasil tambah f, tambah semua ni tadi kita dah tambah, iaitu dapat 50 tolak min dia. Min dia adalah dekat sini 55.6 kuasa 2. So dapat jawapan dia, kalkulator je direct, iaitu 42.04. Okay, so ini adalah jawapan untuk B. Okay, so ni A. Jadi settle. Alhamdulillah settle. Lama sikit sebab section A ni ada 10 soalan. Jadi next week InsyaAllah saya akan sambung bahagian B pukul 8.30 juga. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa lah, kalau tak sakit apa ke, so saya akan sambung buat lah minggu depan. Saya akan cuba habiskan at least satu set paper SPM ni, so that you guys boleh nampak pattern dia and nanti boleh jawab dalam matematik nantilah. So ni kita punya usaha lah untuk try. Okay, so ada apa-apa soalan tak sebelum habis? Tak ada Tak ada Okay, so sampai situ je Okay, insyaAllah nanti kita jumpa next week. No, saya akan buat live Instagram hari Isnin. So boleh join, saya akan masuk bab matrix maths juga. Okay, so sampai situ saja. InsyaAllah jumpa lagi hari Isnin ni untuk yang join. Okay, bye, Assalamualaikum.